Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Adriana binti Rashidi, pembaca berita hari ini. Berita utama hari ini mengenai pencemaran jerebu yang menjadi semakin serius. Kini kita bersama rakan penyampai Cik Azlin untuk membincangkan isu ini. Salam sejahtera, saya Azlin. Saya rasa pencemaran jerebu ini semakin meruncing dan kita perlu tindakan segera untuk mengatasi masalah ini. Menurut anda, apa punca utama pencemaran jerebu ini? Benar Cik Azlin, punca utama adalah pembakaran terbuka dan aktiviti industri yang melepaskan habuk dan zarah yang berbahaya ke udara. Ini tidak hanya merugikan kesihatan manusia, tetapi juga memberi impak yang negatif kepada alam sekitar. Saya setuju, Cik Adriana. Pencemaran jerebu ini telah mencapai tahap yang membimbangkan dengan kualiti udara yang semakin terjejas. Apakah langkah-langkah yang pihak berkuasa boleh ambil untuk menangani isu ini? Pihak berkuasa perlu meningkatkan pemantauan kualiti udara, memberikan amaran yang tegas kepada pihak yang terlibat dalam merosakkan alam sekitar dan menyokong penggunaan teknologi bersih bagi mengurangkan pencemaran. Saya setuju dengan cadangan itu, Encik Adriana. Selain itu, kita juga perlu meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai impak pencemaran jerebu ini. Pendidikan awam boleh membantu mengubah perilaku untuk kelestarian alam. Betul Cik Azlin, kesedaran masyarakat adalah kunci kejayaan dalam menangani pencemaran jerebu. Semua pihak perlu bekerjasama untuk melindungi alam sekitar. Terima kasih, Cik Adriana. Harapannya langkah-langkah yang diambil akan membawa perubahan positif. Itulah berita kami hari ini mengenai pencemaran jerebu. Kembali kepada anda, Cik Adriana. Terima kasih Cik Azlin. Ini adalah isu yang perlu mendapat perhatian serius daripada semua pihak. Bersama saya Intan Nazirah binti Muhammad Sakri selaku wartawan Berita Utama TV7. Jam sekarang menunjukkan 4.20 petang. Kalau diikutkan sejak saya keluar daripada rumah tadi pun sememangnya penglihatan dikaburi dengan keadaan penampakan jerebu. Lebih-lebih lagi di sekitar kawasan tengah-tengah pusat Bandaraya Batu Pahat Johor. Kalau diikutkan juga, bacaan di daerah Segamat Johor dilaporkan bacaan tertinggi sekali iaitu 112. Akan tetapi pada jam 9 pagi tadi, bacaan indeks IPU kualiti udara di Segamat Johor sangat tinggi iaitu pada 126 bacaannya. Dengan keadaan jerebu yang berlaku ketika ini, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Perubahan Iklim Nik Nazmi Ahmad memaklumkan di mana keadaan cuaca panas yang berlaku di semenanjung tanah air ketika ini adalah menyebabkan beberapa lokasi yang menunjukkan bacaan IPU pada paras yang tidak sihat. Oleh itu, mungkin ada pergerakan aktiviti luar, jadi saya sarankan agar semua perlu menggunakan pelitup muka. Kepada yang di luar sana, memang saya boleh katakan daripada tinjauan dan rondaan di sekitar kawasan Batu Pahat Johor menyaksikan memang keadaan jerebu begitu sangat jerat. Saya rasa itu sahaja perkongsian yang boleh saya berikan. Sekian sahaja laporan daripada saya Intan Nazirah binti Muhammad Sakri, wartawan Berita Utama TV7. Sedih tebal. Kemas lah. Kau nak pergi mana? Mana boleh bilik? Oh, ya ke? Kenapa kau pakai mask? Aku tak perasan jerebu tebal. Oh, ya ke? Aku rasa better kau kena pakai. Aku bawa mask tu. Apa tak? Rasa tak? Aku rasa aku ada untuk makan kau. Oh, okey. Tengok berita apa tu? Berita pasal jerebu ni. Teruk tu sekarang. Ya doh, memang terus. Sebab tu aku pakai mask tu. Oh, ni pun dia kata 19 tempat dah jerebu. Tinggi ya IPU sekarang. Tinggi. Banyak dah sekolah tutup. Tak sihat kan untuk budak-budak, betul? Orang tu boleh dapat ni kan? Yang kronik kan? Betul. Kau pun lepas ni kena pakai mask lah kalau nak keluar. Nah, aku tak bawa lah pula. Aduh. Kau ni pun. Nah, kita kena sentiasa bersedia ni. Betul. Kena bawa mask sentiasa. Okey. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kini kita berada di segmen Bual Bicara yang akan membincangkan berkaitan dengan perkembangan jerebu di Malaysia. Bersama saya hari ini adalah Dr. Is daripada Pakar Kesihatan Persekitaran UTHM dan Dr. Amirul yang merupakan pegawai dari Jabatan Kesihatan Johor. Okay, seperti yang kita sedia maklum, bacaan indeks hari ini berada di tahap yang kurang sihat iaitu sekitar 140.
yang mana kita sedia maklum ia akan memberi kesan kepada seluruh lapisan masyarakat di negara kita. Okey, sama saya Dr. Is yang akan membincangkan berkaitan dengan faktor jerebu di negara kita. Okay, Assalamualaikum. Pertama sekali pasal jerebu yang kita boleh terbayang dekat dalam kepala kita, pasal jerebu is all about apa yang ada dekat udara, dan of course benda tu bahaya dan memberikan kesan yang buruk untuk kesihatan utamanya. So faktor, saya rasa faktor yang paling utama yang memang kita tahu sendiri adalah kalau kita tengok pada tahun 2023 ataupun tahun-tahun yang sebelumnya, daripada bulan Oktober sehingga bulan Disember setiap tahun, memang daripada kita daripada pembakaran hutan secara terbuka daripada Indonesia terutama, berdasarkan bukti-bukti daripada titik-titik panas dan rakaman pergerakan udara dan angin, ia berpunca memang realitinya memang berpunca daripada sana. Ia juga sering berlaku disebabkan pembakaran hutan terutamanya di Sumatera, antaranya hingga dari Oktober hingga Disember setiap tahun. Dan yang seterusnya, antara faktor-faktornya adalah masyarakat kita sendiri yang mengamalkan pembakaran secara terbuka ataupun daripada industri kita sendiri yang sedang membangun sekarang. Saya rasa itu antara faktor-faktor yang utama. Daripada Dr. Habib sendiri, ada faktor-faktor lain yang Dr. rasa boleh menjadi faktor? Bagi saya, macam kita tahu, contoh saya ambil dekat kawasan Johor lah kan, antara faktornya mungkin yang kita tahu bacaan indeks IQ Johor baru mungkin tinggi soalan jerebunya. Mungkin daripada kawasan-kawasan yang melibatkan aktiviti perindustrian yang agak aktif lah, sebagai contoh Pasir Gudang. Daripada situ kita dapat lihat aktiviti yang dilakukan itu, aktiviti contoh kilang, Pasir Gudang, kita dalam kawasan kilang, mungkin akan menjadi faktor utama juga pada jerebu untuk terjadinya masalah jerebu. Seperti yang kita sudah maklum, itu bukan faktor yang jelas yang kita lihat antara punca-punca jerebu yang berlaku di Malaysia. Okey, berkaitan dengan kesan pula, apakah pandangan Dr. Amirul selaku pegawai dari Jabatan Kesihatan Johor berkaitan dengan kesan-kesan jerebu? Pandangan saya bagi kesan untuk jerebu ni semestinya akan memberi kesan buruk lah kepada manusia dan sekitar. Antaranya untuk kita juga antaranya kesan rumah hijau lah, kesan rumah hijau yang mungkin akan menyebabkan injek asid yang memberi kesan buruk kepada manusia dan juga haiwan. Hal ini akan menyebabkan manusia mungkin bagi individu itu sendiri yang ada masalah kesihatan berkaitan dengan kulit, mungkin timbullah penyakit seperti kata datar. Seterusnya mungkin daripada jerebu ini juga akan menyebabkan akan mengganggu kita punya sistem pernafasan kita. Ini akan menjejaskan jugalah aktiviti seharian kita lah akibat daripada jerebu yang tebal ini. Contoh sekolah mungkin akan terpaksa tutup dan juga sektor-sektor ekonomi juga akan terjejas lah sebab daripada jerebu ini. Okey, dari Dr. Is, apakah langkah mengatasi jerebu ini? Daripada apa yang saya bagi tahu tadi, saya rasa saya ada sentuh tentang Indonesia. So saya rasa yang paling kita boleh buat rundingan secara terus lakukan di Indonesia. Kita boleh, sekarang kan kita berteknologi, kita boleh call atau kita boleh email atau kita boleh peringatkan. Ini atas usaha kerjasama antarabangsa dengan negeri jiran kita Indonesia untuk mengurangkan kebakaran hutan secara terbuka. Inisiatif ini juga melibatkan pertukaran maklumat teknologi juga sumber daya untuk mengatasi punca utama jerebu. Jadi kita juga sekiranya benda ini berlarutan secara berpanjangan, kita juga boleh melibatkan undang-undang antarabangsa juga untuk terlibat sama dalam urusan macam ni, sebab dia dah salah satu tadi kesan dia dah kacau kita punya masyarakat, kesihatan masyarakat, ekosistem juga, dan juga kita punya kualiti udara yang tak baik, jejaskan kita punya ekonomi juga. So kita boleh buat kerjasama antarabangsa lah untuk mengurangkan ataupun kita untuk stop benda daripada itu semua. Seterusnya saya rasa langkah-langkah mengatasinya adalah pengetahuan dan pemberitahuan awal. Itu adalah dalam Malaysia sendiri, mungkin daripada Jabatan Kesihatan
boleh memantau dan memberitahu, ingatkan masyarakat untuk sentiasa berjaga-jaga pada tahap yang awal sebelumnya menjejaskan kesihatan, sebelum merosakkan apa yang kita ada sekarang ni. Okey, ada apa-apa tambahan daripada Dr. Amirul? Saya setuju dengan yang cakap tadi. Untuk kaitan untuk kita hindari benda itu berlaku, maksud saya untuk kita kurangkan pada masa itu berlaku. Terutamanya sesuatu berkaitan dengan sektor penyelesaian lah kan. Mungkin pihak berkuasa boleh memantau atau mengetatkan penguasaan terhadap kilang-kilang yang melepaskan gas air beracun ini lebih daripada tahap yang boleh lah. Okey, sekian daripada perbincangan kami dan terima kasih diucapkan kepada Dr. Is dan Dr. Amirul dalam sesi perkongsian yang amat membantu lebih-lebih lagi kepada masyarakat kita. Sekian, terima kasih.